Assalamualaikum, welcome back to Al-Rumi Channel dan welcome back. Oh, menggigil. Brand running yang jarang-jarang saya review di YouTube channel saya, iaitu Welcome Adidas Adizero Adios Pro 3. Nak tergeliat sebut panjang gila nama. Ini bukan pertama kali saya review kasut Adidas. Sebelum ini saya dah review kasut Prime X ni. Anda boleh tonton video tu dekat link saya sediakan sini, atas kat sini. Dan kasut ini harga retail memang kayangan lah, RM999. Tetapi yes, betul, macam tajuk video ini, saya beli dengan harga diskaun. Bukan 20%, bukan 30%, 50%. Retail lepas diskaun RM499, 50%. Dan ini bukti dia. Saya beli di Adidas Mitsui Outlet minggu lepas, dan kasut ini dikatakan antara pesaing-pesaing kasut super shoes yang tengah meletup, yang tengah on point. Vaporfly 3, Metaspeed Sky Plus, sebab dia menang beberapa siri running utama di seluruh dunia. Dan adakah kasut ini betul-betul on point, betul-betul hebat, betul-betul padu, atau sembang kari saja? Kalau anda nak tahu jawapan dia, apa dia? Yes, anda kena tontonlah sampai habis. Tetapi bak kata sahabat saya di Nicaragua, Valenzuela, Zimbabwe, don't wait long-long. Siapa-siapa yang mau subscribe, Yeza, and thank you. Seperti biasa, disclaimer untuk video-video saya yang sebelum ini. Video ini confirm lah, anda dah tahu saya beli tak ditaja langsung oleh Adidas, dan saya beli dengan harta sepencarian saya sendiri. Jangan haraplah Adidas bagi. Dan kasut ini sebenarnya dah lama saya usah. Tapi nanti kat ujung saya akan bagi tahu kenapa saya masih tak beli sehinggalah dia dapat diskaun 50%. Kalau siapa-siapa ada mengatakan saya tak suka Adidas, anda silap. Kalau anda follow saya punya journey, anda follow Instagram, saya punya blog Al-Rumi Journey WordPress, saya adalah salah seorang peminat Adidas. Kasut running pertama saya pun Adidas Boston 5, dan saya dah review banyak kasut-kasut Adidas di blog saya. Cuma di YouTube ni mungkin baru satu je lah, sebab ketika super shoes diperkenalkan, dipelopori oleh Nike, Adidas agak ketinggalan. Senang kata jauh ketinggalan lah. Dia masih lagi bergantung pada kasut-kasut tipis, minimalis, kemudian sendat dan berat. Tetapi sejak 2 tahun kebelakang ni Adidas dah buat comeback, dan saya sangat appreciate. Saya tak nak sentuh sangat spesifikasinya. Saya selalu pesan, kalau anda nak beli super shoes memang mahal, tapi kalau anda sabar sikit, tak adalah nak menggelitis, terginja-ginja nak beli bila dia keluar, anda sabar sikit, anda dapat diskaun. Dapat 10-20% pun dah banyak, apatah lagi 50%. Tapi dia nasib-nasib lah, sebab size yang saya pergi ni size US 12, terus pergi kepada fitting. Size Adidas ni agak tricky sikit, dia tak macam setengah-setengah kasut. Sebab tu kalau dalam video size kasut saya, pemilihan kasut mengikut kaki anda, saya akan menggunakan sentimeter, 29 cm atau 290 mm, dan anda akan dapat sizing. Kalau Nike 11, kalau Adidas 12. So berlainan. Tu untuk kasut ni, lebih baik anda test sendiri, jangan beli online, sebab dia ada tricky sikit. Lain-lain colorway dan lain-lain fitting dia. Dan anda tengok fitting dia memang saya ada masalah. Apa dia? Dia panggil Celamesh yang besi baru. Dia sebenarnya adalah synthetic material lah. Dia still plastik punya material. Sangat breathable. Saya kebetulan dapat pula color ni. Nasib-nasib lah kalau anda pergi Mitsui kan. Saya sebenarnya target color putih, lepas tu color full merah. Tak ada. Kemudian saya suka pink. Tapi Alhamdulillah mula-mula tak minat juga hijau ni. Tapi bila saya tengok dia hijau ni biasa sangat. Tapi bila dia masuk pink, tona dengan purple ni, memang mantul. Anda tahu kan, saya suka color pink kan. Material dia memang breathable, memang stretchable. Tetapi sebab saya katakan, kalau anda suka yang jenis knit, atom knit, fly knit, dia jenis-jenis macam soft sikit, walaupun stretchable. So yang ni dia still rasa plastik feeling. So bila anda pakai tak ada stokin, memang rasa scratchy sangat, rasa macam gatal-gatal, macam mengenyam gitu kan. Dan anda tengok dia punya lacing dia sebenarnya agak kurang lah saya tengok kan. Tali dia terlalu biasa. Saya dah komen dia punya apa dia sebiji dengan Prime X ni. Okay, tali dia terlalu biasa. Untuk super shoes saya rasa yang ni tak sesuai. Dia pertamanya dia halus sangat, kemudian dia kurang stretchable, nampak? Lepas tu dia style-style macam cotton. Dia patut bagi yang jenis ada texture, yang jenis water repellent dan stretchable. Kemudian yang saya tak suka, belum apa-apa dah tak suka kan, tapi dia lag-lag, ini baru permulaan dia. Dia punya fitting dia, saya still paling bermasalah. Anda tengok eyelet dia cantik, dia buat macam style flywire, ni dah cantik. So dia bagi macam auto grip untuk dia punya midfoot, tapi tak sampai midfoot pun. So dia ada satu area kat sini, tetapi kat sini semua terlalu biasa. Tapi tang dia kurang sangat. Komen kan, untuk super shoes ni saya rasa
kita bayar harga RM999 walaupun saya dapat diskaun. Memang tak sesuai. Pertamanya susah gila nak placing, anda kena tarik bila anda jerut. Dia tujuannya nak bagi ringan, lepas tu dia ada breathable apa macam mesh kat sini, tapi material dia still tak okey, langsung tak ada padding, semi gazadite. Walaupun ada runner snot kat sini, saya menghadapi masalah yang ketara untuk fitting. Sama juga dengan kasut ni, dia tak ada heel counter, dia terus bagi padding tetapi okey je, tak ada masalah. Kalau yang ni anda tengok nampak tak? Kan? Support dia tak ada. Apakah function suede ni, macam baldu ni macam tak ada function, tapi lebih pada kosmetik dan nampak macam racing lah. Dan rupa bentuk dari segi design memang superb, memang lawa. Saya suka Adidas dengan bentuk 3 stripe kat sini, tapi dia punya fitting memang sangat-sangat masalah kepada saya. Tak ada reflektor tapi nampak sangat agresif, nampak memang pure racing shoes. Dan berat kasut ini 267 gram, still kategori ringan, tapi banding dengan Vaporfly jauh lebih ringan. Vaporfly, kaki saya Vaporfly 3 219 gram, Endorphin Elite 225 gram, so beza dekat 30 gram. Banyak. Stack height dia halal, sebab tu boleh podium kat Boston dan banyak major race yang lain. 39.5 mm dan drop dia 6 mm. Cantik je, dia tak berapa obvious, dia sedap-sedap. Bila 6 mm ni, so feeling underfoot dekat toe box ni, dekat forefoot ni, still ada rasa dia punya support dan plush. Terusnya kita pergi kepada bab yang saya sangat-sangat teruja dan menjadi salah satu sebab saya nak beli sangat kasut ni, iaitu midsole dia. Ketika saya pakai Prime X ni, Light Strike Pro ni, saya serious enjoy. Dia jenis padu, jenis firm, tetapi rasa dia punya snappy, rasa dia punya pop tu, dan dia tak rasa firm yang sakit kaki, firm yang sangat enjoy. Padu tetapi masalah terlalu tinggi, tak stable. Dekat 2-3 kali saya dah terpelecuk kat sini. Jadi saya beranggapan sebab material dia sama, saya akan dapat feeling tu lagi. Tetapi sebab stack height dia rendah, kan, dia ada dual, dia foam yang sama tapi dia buat dua kompartmen yang berbeza. Dia sandwichkan dengan Energy Carbon Droid 2.0. Beza dia dengan yang sebelum ni, dia ada plate daripada mid sampai depan. Tujuan dia, kalau plate, dia memberi propulsion yang searah saja. Tetapi ni, dia bagi carbon rod ni supaya dia dapat lebih sekata, lebih menyeimbangi tekanan yang ada pada kasut ni, dan dalam masa sama terus memberi propulsive effect yang sangat obvious, dan dalam masa sama memberi natural transition bila anda lari lah, untuk running form anda lah. Anda tengok geometri dia dah berbeza, memang tegak je macam kasut tumit tinggi. Yang ni dah nampak agak stable. Untuk off-road 11.8 cm kelebaran dia, yang ni close to 9 cm lah, lebih kurang Meta Speed Sky. Ini dia kecil sikit, ini dia besar sikit. So advantage pada mereka yang landing midfoot dan forefoot ke depan, dia akan bagi anda heaven, bagi anda syurga. Bila sebut geometri tu, dia dah kurangkan ruang-ruang yang tak perlu. Memang nampak style. Saya suka gila midsole dia, dan ini salah satu favourite saya lah. Kemudian kita terus pergi kepada rubber. Rubber dia antara yang paling saya suka sebab dia bagi jenama tayar Continental. Anda jangan terkejut sebab dia punya grip nampak tak ada detail, tak ada grooving, susunan dia cantik, tapi dia sangat-sangat super grip. Kemudian dia punya landing port, ada plastik support kat sini. Landing port dia memang cantik supaya anda dapat grip yang cantik. Kalau anda tukar direction, obvious direction, sharp cornering pun tak ada rasa, dan boleh tahan dalam kondisi yang agak licin. Kemudian anda tengok ada rocker design yang nampak paling ketara. Rocker design ni salah satu design untuk membantu anda punya natural transition running untuk smooth riding. Kemudian kita terus pergi experience running lah. Saya dah lari easy, saya dah lari tempo yang long, hard sikit, dan yang paling best saya lari speed. Terus terang saya katakan, setakat ni saya dah pakai beberapa kasut super shoes. Ini yang paling snappy, paling pop, dan sangat-sangat agresif. Maknanya anda lari easy pace 7, 8 lagi lah, tak akan rasa dia punya kenikmatan tu. Saya buat interval aduh, Coach Awan bagi menu yang antara yang hard, 1.2 kilo, lagi pace threshold saya 6 set. Memang koyak, gila enjoy. Super agresif toe spring. Kasut ini rasa agak stabil, dia punya geometri dia. Tetapi anda kena ingat, kasut ni walaupun di super shoe dia ada break in, tapi tak lama sangat lah. 10 kilo anda dah rasa memang dah lain lah. Mula-mula tu rasa macam ketat sikit, tapi bila dah ada break in memang sedap. Kita tengok maknanya upgrade daripada yang 2, 1-2 memang ketara lah, memang substantial upgrade. Anda tengok, memang saya rasa ni satu direction yang betul lah dari Adidas. Tapi kita terus pergi apa yang saya suka lah. Macam saya katakan, saya suka midsole ni, Light Strike Pro ni. Antara midsole yang saya suka, kalau dia compare dengan Zoom X untuk Nike dia lebih dense, maknanya dia lebih tumpat, lebih padu. Lepas tu dia lebih agresif. Dan sebenarnya antara kedua-dua tu dia berlainan sifat, feeling yang berlainan. So dia bergantung pada anda suka yang mana. Tapi dua-dua sangat tinggi energy return. Mungkin yang ni lebih sikit lah sebab dia punya carbon energy rod, kemudian ketumpatan tu. Jadi kita nak pastikan tu, kita buat durometer test lah. Oh, 28,
28 konsisten, 29. Kalau dah lebih 32 tu dia dah sangat firm. So dia antara soft ke arah firm. So memang betul lah, memang rasa dia punya firm tu memang sangat enjoy kalau siapa yang berlari laju. Kemudian saya suka dia punya design, memang merecik sangat. Trademark 3 stripe tu memang termimpi-mimpi lah kan. Saya suka Continental rubber ni, memang dah terbukti lah antara outsole rubber yang sangat terbaik dekat market. Kemudian yang tak suka anda dah boleh tahu dah, saya serius lah. Dia macam potong lah. Anda lari dah syok, tapi pertama tali dia saya 2-3 kali tercabut. Sehingga saya kena buat double lock. Double lock ni masalah tali tak cukup panjang. Susah nak buat. Okay, kemudian anda bayang anda lagi ni, sini rasa bergerak. Dia macam ni. Sini bergerak, dia slipping. Saya tak boleh lock. 2-3 kali juga. Bila saya ketat sangat, dia punya lace dia punya tang dia tipis. Jadi tekanan kat sini sakit pula ke depan ni. Jadi itu masalah dia lah. Nak cari tali yang agak baik sikit. Replace yang ni, tu nanti kalau ada masa saya akan ceritalah apakah impact tukar tali ni kan. Kemudian lockdown dia memang salah satu cara dia kan. Maybe dia kena tambah lagi sikit padding lah kat sini. Kat belakang ni kosong tau. Dia tambah padding so dia sedap je. Tak banyak lah, dalam setengah mm ke, dalam setengah sentimeter ke, lebih kurang sama ni, panjang kat sini. So saya dapat lockdown yang cantik, biar selesa lah kalau nak berlari jauh dan lama. Dan lain-lain apa dia, walaupun saya suka tapi tak obvious, dia stretchy. Kalau tak pakai stokin rasa, kalau pakai stokin terlalu tipis, anda tak akan rasa selesa. Overall, saya nak recommend kasut ini kepada siapa-siapa yang peminat Adidas. Saya tak beli awal sebab pada saya kasut ni, saya dah tahu review kat atas ni tak berapa sesuai dengan saya. Sehinggalah saya dapat diskaun. Puas hati kan? Dapat diskaun 50%. Sebenarnya dia super shoes. Siapa yang enjoy nak lari laju, masuk marathon ni memang kasut marathon. Kalau anda beli kasut ni untuk pakai saya saja boleh, duit anda. Adidas tak kata tak boleh. Tapi anda akan defeat the purpose lah. Tapi kalau anda nak beli buat speed, okay, tak ada masalah. So, kasut ini saya akan gunakan lagi untuk tempoh run. Mungkin kita nak tengok race yang short distance. Kalau long, saya mungkin tak pakai lah marathon sebab lockdown dia. Sehinggalah saya dapat solve problem ni. Itu nanti mungkin boleh consider lah. Dan kasut ini, of course, selain daripada fitting dan dia punya lock yang kurang sikit ni kan, kasut ini memang on point. Yes. Kita nak iklan sekejap. Kali ini saya nak ajak anda join race yang saya akan masuk juga, iaitu Fun Run, iaitu River of Life Fun Run 2023. Yes. Kenapa anda kena join event ni? Sebab dia start dekat DBKL 17 September 2023, hari Ahad. Macam anda biasa masuk KL Car Free Morning, sejauh jarak 6.5 km. Mana ada Fun Run 65, selalu 5 kan. Dan yang part yang paling best, anda akan berlari menyelusuri Sungai Kelang, ada pertemuan Sungai Gombak. Serius, berakhir dekat Masjid Jamek, depan Agrobank. Dan yang paling saya suka, baju dia memang artis, designer buat. Memang lawa gila babe. Saya pun tak sabar-sabar nak masuk. Yuran dia RM65 saja, dapat medal, dapat sertifikat. Jom kita join River of Life Fun Run 2023. Jumpa saya dan Eri Syarida di sana. Terima kasih kepada anda yang sudah tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like. Tinggalkan komen siapa-siapa peminat, siapa yang berminat, apa pandangan anda dengan kasut ni. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalam.